Himpunan Selamatkan Malaysia hambar. Kenapa kempen ini tidak mendapat sambutan? Adakah ini petanda PN semakin hilang sokongan atau rakyat dah mula muak dengan politik yang tidak berkesudahan? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus. Sabtu lalu sempena sambutan Hari Malaysia, satu himpunan anjuran pemuda Perikatan Nasional dengan gabungan NGO Pro Pembangkang bertemakan Selamatkan Malaysia telah diadakan di Ibu Negara. Menurut penganjur, himpunan ini sebenarnya sebagai membantah keputusan mahkamah yang membebaskan tanpa melepaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan rasuah dan pecah amanah. Namun yang nyata, himpunan kali ini amat berbeza sekali dengan siri-siri himpunan mega yang pernah dianjurkan oleh pembangkang sebelum daripada ini. Himpunan Bersih contohnya, yang diadakan sehingga 4 siri sebelum ini berjaya menarik kehadiran puluhan ribu rakyat dari seluruh negara. Malah contoh paling dekat adalah himpunan RUU 355 di Padang Merbuk yang dianjurkan oleh PAS pada tahun 2017 juga dilihat berjaya menghimpunkan puluhan ribu rakyat dari seluruh negara. Sekalipun media pembangkang mendakwa himpunan Selamatkan Malaysia itu dihadiri lebih 10,000 orang, namun pemerhatian media-media utama melaporkan kehadiran tidak lebih daripada 2,000 orang sahaja. Manakala kenyataan rasmi pihak polis menyebutkan kehadiran sebenar hanya sekitar 850 orang sahaja. Banyak pihak melihat himpunan ini bukan sahaja hambar, tetapi gagal secara total. Apatah lagi pada hari yang sama berlangsungnya Himpunan Kilat Keretapi Sarong 2023 yang menyaksikan puluhan ribu anak muda pelbagai kaum dengan berpakaian tradisional berkumpul di Dataran Merdeka sekaligus memperlihatkan perbezaan sambutan ketara antara kedua-duanya. Baik, jika dilihat sebelum himpunan, pihak penganjur beberapa kali mengadakan sidang media, malah berkeras tetap akan menganjurkan himpunan itu sekalipun terpaksa membelakangkan nasihat pihak berkuasa. Beberapa kali juga mereka memaklumkan pertukaran tempat berhimpun menjelang beberapa hari sebelum himpunan diadakan. Ia dirancakkan lagi dengan drama di Dewan Rakyat apabila usul untuk membahaskan isu DNAA Ahmad Zahid yang dibawa oleh Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal ditolak oleh Speaker. Sebagai tindak balas, Ahli Parlimen PN keluar Dewan beramai-ramai dan membuat sidang media dengan menjadikan penolakan usul itu sebagai alasan kuat oleh penganjur bahawa himpunan Selamatkan Malaysia mesti diteruskan. Selain Ahmad Faisal, ada beberapa lagi watak utama di belakang gerakan himpunan ini termasuk Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syahari, Adun Taman Medan Dr. Afif Bahardin, Adun Gombak Setia Hilman Idham, Ahli Parlimen Padang Terap Nurul Amin Hamid, Adun Manjoy Hafiz Sabri, bekas Ahli UMNO Datuk Tun Faisal Ismail Aziz dan aktivis Bersatu Badrul Hisham Sya'arid serta beberapa pemimpin NGO. Beberapa hari sebelum himpunan, pihak polis telah menolak notis pemakluman penganjur kerana maklumat yang dikemukakan tidak lengkap. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, penganjur tidak menepati syarat mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Ini kerana mereka tidak menyatakan butiran penting seperti nama penganjur serta lokasi tempat berhimpun. Tambah Syuhaili, ketiadaan sebarang pengesahan yang jelas daripada penganjur boleh membawa kepada pelbagai masalah termasuk kesulitan kepada pengguna jalan raya dan orang awam. Lebih malang, ketika hari kejadian, kelibat dua penggerak utama Himpunan Selamatkan Malaysia iaitu Ahmad Fadli dan Wan Faisal tidak pula muncul. Ibarat kena scam, kedua-duanya hanya dirakam berada di sebuah bilik hotel bersama yang lain sebelum himpunan bermula. Ramai sebenarnya menanti-nantikan amanat daripada kedua-dua pemimpin muda yang lantang ini, namun berasa kecewa apabila kedua-duanya langsung tidak kelihatan.
Ada yang mendakwa ketiadaan mereka mungkin kerana untuk mengelak ditangkap dan disabit bersalah di bawah Akta Perhimpunan Aman sekaligus boleh menyebabkan jawatan ahli parlimen masing-masing tergugur. Ekoran daripada himpunan itu, pihak polis telah membuka satu kertas siasatan dan telah memanggil 25 orang peserta yang dikenal pasti terlibat secara langsung. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Assistant Commissioner Nur Delhan Yahaya berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 4/2/B Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 4/2/E Akta Perhimpunan Aman 2012. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, keterangan diambil kerana peserta perhimpunan tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Menurutnya, 3 kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan di bawah Seksyen 9/5 iaitu tidak ada pemberitahuan, Seksyen 4/2/B mengadakan perhimpunan di tempat larangan dan Seksyen 4/2E membawa kanak-kanak menyertai perhimpunan. Kertas siasatan itu sedang dilengkapkan sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Seterusnya, bagi Setiausaha Pakatan Harapan Sabah, Mustafa Sakmud berkata, Himpunan Pemuda PN itu mencemarkan sambutan Hari Malaysia yang sepatutnya disambut dengan penuh keharmonian. Menurutnya, sambutan Hari Malaysia pada tahun ini amat bermakna kerana negara menyambut 60 tahun pembentukan Malaysia. Malah himpunan sebegitu dilihat memberi isyarat yang tidak baik kepada generasi muda yang sayangkan negara ini. Pandangan sama turut dikongsi Adun Lengging Datuk Muhammad Asna Amin. Beliau berkata himpunan anjuran pembangkang itu tidak membawa sebarang isu rakyat. Sebaliknya menjurus kepada serangan peribadi terhadap Timbalan Perdana Menteri dan bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sementara itu, penganalisis politik Dr. Mazlan Ali pula berpandangan kehadiran hambar di Himpunan Selamatkan Malaysia itu adalah tanda rakyat sudah muak diheret dalam arus politik yang berpanjangan. Beliau juga percaya rakyat kini tidak lagi berselera dengan politik berlebihan, apatah lagi dengan himpunan yang membawa kepada ketegangan dan suasana tidak harmoni. Namun, di sebalik kegagalan himpunan ini, pihak penganjur masih menggugut untuk menganjurkan himpunan pada skala yang lebih besar pada masa akan datang. Adakah himpunan sebegini perlu atas semangat meraihkan hak kebebasan atau ia semata-mata langkah terdesak untuk kepentingan politik tertentu? Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda semua. Sekian sahaja Nextstep Focus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.